Ni Abang Boy nak tanya ni, pada sesiapa lah viewers Abang Boy yang masih ada anak kecil dalam lebih kurang 6 tahun, 5 tahun macam tu lah. Korang yakin tak untuk benarkan anak korang pergi ke kedai seorang-seorang? Zaman sekarang ni tau, korang rasa selamat tak? Kalau tanya Abang Boy lah, tak confident doh. Dah lah Abang Boy memang paranoid. Memang tak lah Abang Boy nak bagi diorang pergi kedai seorang-seorang. Waimah kedai tu depan rumah sekalipun. So, kisah kita hari ini berkenaan dengan kes kehilangan seorang kanak-kanak. Mungkin ini boleh memberi peringatan kepada kita semua. Semua yang berlaku ni sekelip mata je tau. Dan dia punya impak tu, makan tahun nak move on. Kes hari ni punya crime sangat-sangatlah disgusting guys. Tetapi kan, dalam banyak-banyak kes yang Abang Boy cover, Abang Boy rasa dia punya plot twist untuk kes hari ni, memang awesome gila kot. Memang tak disangka dia punya ending. Pembalasan dendam yang paling padu. So, kalau korang dah ready, sediakan popcorn siap-siap. Let's roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Caitlin atau Katie Coleman adalah seorang kanak-kanak perempuan yang sangat sweet dan adorable. Dibesarkan di sebuah pekan kecil yang bernama Crotterville, Indiana. Dia adalah anak kepada Angela dan John Coleman. Bapa kepada Katie ni menggelarkan Katie sebagai grease monkey. Disebabkan Katie ni perangai dia tak macam budak perempuan lain guys. Budak perempuan lain duk main Barbie doll, main masak-masak, main kahwin-kahwin lah. Tetapi si Katie ni jenis panjat pokok, main lumpur, dan dia selalu menolong ayahnya repair kereta. Dia tak suka sangat pakai dress. Dia lebih selesa pakai seluar jeans dan t-shirt. Biasalah kejiranan dekat bandar-bandar kecil ni. Selalu diorang rasa selamat disebabkan masing-masing kenal each other. Dekat bandar ni hanya ada lebih kurang 1,500 penduduk je. Ini jenis town yang diorang tak kunci pintu pun malam-malam. Macam itulah tahap keselamatan yang diorang rasa. Termasuklah membiarkan anak-anak diorang ni pergi ke kedai dan bermain-main di sekitar rumah tanpa ada pemerhatian orang dewasa pun. Tetapi semuanya berubah pada 25 Januari 2005. Katie yang pada masa tu berusia 10 tahun memulakan harinya seperti biasa. Dia pergi ke sekolah pada paginya dan pulang ke rumah lebih kurang dalam pukul 3 lah. Ibu kepada Katie pada waktu tu sedang menyediakan dinner dan bapanya masih bekerja di kilang. Perangai si Katie ni memang suka sangat menolong orang. So, bila ibunya meminta tolong untuk beli barang dekat kedai, dia okeykan je. Kedai tu pun tak berapa jauh daripada rumah. Seperti hari-hari lainnya, Katie tak ada masalah pun nak pergi seorang-seorang kat kedai tu. Ibunya telah memberi $1 10 sen. $1 untuk membeli tisu toilet dan 10 sen lagi untuk Katie beli gula-gula. So, lebih kurang dalam pukul 3 suku macam tu lah, Katie pun memulakan perjalanannya ke kedai. Disebabkan jarak kedai tu dengan rumah dekat, selalunya perjalanan pergi dan balik mengambil masa lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit je. Katie sampai dekat kedai tu lebih kurang dalam jam 3.25 lah macam tu, dan memulakan perjalanan balik selepas tu. Tapi kan guys, 3.30 sampai pukul 3.45. Kemudian sampailah pukul 4. Bayang Katie tak muncul-muncul. Saksi mengatakan yang kali terakhir Katie dilihat adalah pada pukul 4 di atas landasan kereta api yang dalam lebih kurang 100 meter lah daripada rumah. Mula-mula tu ibu Katie macam tak risau sangat. Yalah, budak-budak memang sedang hilang fokus. Mungkinlah ada kawan si Katie ni ajak bermain dengan dia sekejap. Walaupun benda macam tu jarang berlaku, ibunya tak berapa concern sangat pada awalnya. Tetapi bila dah masuk pukul 5, dia dah mula risau sikit. Tak pernah lagi si Katie ni keluar lama macam tu tanpa bagi tahu si ibunya. So si ibunya start calling kawan-kawan si Katie dan juga jiran-jiran. Kok-kok lah si Katie ni melepak dengan orang sampai tak ingat balik rumah. Tapi tak ada siapa pun yang terserempak atau terjumpa Katie pada petang tu. Pada masa ni, ibunya dah mula panik. Dia call semua orang yang dikenal. Pada petang tu juga,
seramai 120 orang penduduk setempat keluar bersama-sama mencari Katie. Bandar ni tak bersamana guys, so tak banyak tempat si Katie ni boleh pergi pun. Dorang cari dekat tepi sungai, dekat padang permainan, dekat sepanjang landasan kereta api. Tetapi di mana saja tempat yang dorang pergi, Katie tak ada guys. Macam si Katie ni hilang terus macam tu je. Pada pukul 7.30 malam, kerisauan ibu bapa si Katie ni dah sampai ke muncak. John, ayah kepada Katie, terus membuat laporan polis mengenai kehilangan Katie. Jackson County Sheriff's Department, how can I help you please? Yes, ma'am. I need to report my daughter missing. Is she missing or did she run away? No, she's missing. And what was she wearing? She has on a light blue coat, black pants, and white stripes. Okay. Pegawai polis Robert Simpson adalah yang pertama tiba di rumah Katie. Mula-mula dia syak yang ada kemungkinan Katie berada di salah sebuah rumah kawan-kawannya ataupun Katie ni lari daripada rumah. Menurut ibu bapa Katie, tak ada pun terjadi pergaduhan di antara mereka. Katie tak pernah didera ataupun dibuli oleh sesiapa pun. Katie adalah seorang yang disukai oleh kawan-kawannya dan tak mungkin dia melarikan diri dengan rela hati. Pasukan polis bersama unit K9 bersama-sama dengan penduduk sekitar meneruskan pencarian sampai kelewat malam pada hari itu. Tetapi walaupun dengan segala usaha yang dijalankan, Katie masih tak ditemui. Usaha pencarian diteruskan pada hari kedua. Ini adalah hari di mana Katie sepatutnya menghadiri pajamas parti yang dianjurkan oleh sekolahnya. So teori yang mengatakan yang Katie ni melarikan diri memang tak valid sangat lah. Disebabkan si Katie ni, dia punya excited nak join parti tu. Hui, mengalahkan orang lain. Dia siap dah standby baju tidur khas dan patung kegemarannya untuk dibawa ke sekolah. So untuk dia melarikan diri sehari sebelum parti tu memang tak masuk akal. Tetapi pada hari kedua, unit K9 telah berjaya mengesan jejak Katie daripada kedai hingga ke landasan kereta api. Akan tetapi jejak tu seperti hilang macam tu je. Bantuan helikopter telah digunakan untuk meluaskan kawasan pencarian. Even dengan segala usaha ni, polis masih tak menemui apa-apa clue. Jiran kepada keluarga Katie telah tampil untuk memberi maklumat baru kepada polis. Dia mengatakannya lebih kurang pada pukul 3.40 Katie telah singgah ke rumahnya untuk bertemu dengan anak perempuannya. Dia mengatakannya anak perempuannya berkabung disebabkan kematian anjing kesayangan keluarga mereka. Anjing tu telah ditanam di landasan kereta api berdekatan dengan rumah mereka. So ada kemungkinannya si Katie ni pergi ke landasan tu untuk memberi penghormatan terakhir kepada anjing kesayangan kawannya. Dan itu adalah kali terakhir Katie dilihat. Dekat US ada satu sistem yang dipanggil Amber Alert. Sekiranya terjadi penculikan kanak-kanak, pihak berkuasa tempatan boleh register nama budak yang hilang tu ke dalam sistem dan broadcast akan dibuat melalui siaran TV, radio dan juga masyarakat setempat melalui mesej telefon. Pada awalnya, polis tak nak pun isu Amber Alert ni disebabkan tak ada langsung bukti yang menjuruskan kes ni kepada penculikan. Tetapi selepas 3 hari pencarian dan juga desakan daripada family mangsa, pada 27 Januari 2005, polis telah mengeluarkan satu Amber Alert kepada masyarakat di daerah Indiana dan juga negeri jiran bersebelahan. Menurut laporan tu, Katie memiliki rambut paras bahu, anak mata berwarna coklat dan mempunyai ketinggian 4 kaki 6 inci. Semasa kehilangan Katie, dia telah memakai kasut berwarna hitam, berbaju merah, berseluar hitam dan memakai sweater berwarna biru. Pada 29 Januari, satu saksi tampil memberikan maklumat yang mereka yakin ternampak Katie di dalam sebuah pickup truck yang berwarna putih tak jauh daripada landasan kereta api. Satu lakaran komposit suspek telah dibuat dan telah disebarkan kepada publik. Wajah lakaran tu berada di newspaper, TV tempatan dan juga poster. Suspek dikatakan adalah seorang lelaki berkulit putih, kurus dan mempunyai ketinggian di antara 5 kaki 8 inci hingga 6 kaki, berumur di antara 18 hingga ke awal 20-an dan mempunyai rambut berwarna hitam dan berkulit cerah. Saksi mengatakan yang kenderaan yang digunakan adalah Ford F-150 pickup truck. Lebih kurang macam Ford Ranger lah. Ibu bapa Katie telah membuat rayuan di kaca TV memohon untuk Katie dipulangkan kepada mereka dan merayu agar tidak apa-apakan anak kesayangan mereka. Selepas 5 hari kehilangan, keluarga Katie telah menerima satu berita yang memilukan daripada polis. 30 km daripada tempat Katie dilaporkan hilang, satu jasad kanak-kanak telah ditemui di dalam sebuah tasik di kawasan hutan. Jasad kanak-kanak tu kemudiannya telah dikenal pasti sebagai Katie. Mayat Katie ditemui dalam keadaan yang sangat-sangat memilukan. Tangan Katie telah diikat di belakang badannya, kakinya juga telah diikat dan terdapat tanda-tanda Katie telah.
Tetapi yang paling tak boleh belak adalah suspek telah membawa Katie yang masih hidup ke tasik tu dan mencapakkan tubuh Katie ke dalam tasik. Dengan tangan dan kakinya telah diikat, Katie tak mampu berenang untuk menyelamatkan diri. Katie mati lemas di tempat kejadian. Berdekatan dengan tempat kejadian, polis telah menemui satu puntung rokok yang dipercayai dibuang oleh suspek semasa membuang mayat Katie. Menurut bedah siasat, ada kesan luka di kemaluan Katie, menandakan yang dia telah, dan terdapat juga kesan air mani di dalam tubuh Katie. Punca kematian adalah lemas. Coroner menghadapi kesukaran untuk menentukan masa kematian disebabkan mayat dah mula mengembung akibat terlalu lama di dalam air. Coroner membuat anggaran yang Katie telah mati sekurang-kurangnya 5 hari sebelum. Pada masa yang sama, jiran-jiran kepada keluarga Katie ni mengatakan terdapat seorang penduduk di situ yang mungkin menjadi suspek dalam kes ni. Rata-rata masyarakat sekeliling mengatakan yang suspek ni berperangai pelik guys. Mamat ni selalu berdiri tegak di depan rumahnya dan melihat je orang lalu lalang. Kalau sekejap tu okey lagi. Ini berjamat dia berdiri tak buat apa-apa. Dia juga dikatakan selalu menganjurkan parti-parti dekat rumahnya hampir setiap malam. Mamat ni memang dikenali Mat Pat lah oleh masyarakat setempat. Nama Mamat ni adalah Charles Hickman ataupun nama timbangannya Chucky. Polis dah cuba soal siasat Mamat Chucky ni tetapi tak menemui apa-apa yang mencurigakan pasal Mamat ni pun. Tetapi selepas 3 hari selepas penemuan mayat Katie, Chucky telah pergi sendiri ke balai polis dan mengaku yang dia tahu apa yang terjadi kepada Katie. Menurut Chucky, pada hari kejadian, dia dan seorang kawannya sedang memproses dadah di dalam sebuah rumah tinggal berhampiran dengan landasan kereta api itu. Tak semena-mena, Katie telah masuk ke dalam rumah tu dan mengejutkan mereka berdua. Panik dan risau Katie ni memberitahu kepada pihak berkuasa, Chucky dan kawannya menangkap Katie dan mengikat kaki dan tangannya. Mereka membawa Katie ke rumah Chucky dan cuba untuk mengguguk Katie supaya tak bagi tahu siapa pun. Menurutnya lagi, Katie berkeras dan melawan. Mereka kemudiannya telah membawa Katie ke sebuah tasik untuk cuba menggugutnya lagi. Ketika berada di tepi tebing tasik tu, mereka menggugut untuk melepaskan genggaman sekiranya Katie masih melawan. Akan tetapi, Katie berjaya menepis genggaman tangan si Chucky dan disebabkan mereka berada di tepi tebing, Katie telah tersalah langkah dan terjatuh daripada tebing tu ke dalam tasik. So mengikut pengakuan Chucky, apa yang terjadi adalah satu kemalangan dan Chucky dan kawannya tak sentuh pun si Katie ni. Tetapi, ada tapi dia. Menurut bukti forensik, terdapat kesan luka di kemaluan mangsa menandakan mangsa telah. Begitu juga dengan sampel kesan air mani terdapat di dalam kemaluan mangsa. Disebabkan simen tu berada dekat dalam air dan secara kebetulan pula pada waktu tu adalah musim sejuk, sampel simen tu berada dalam keadaan yang baik walaupun berada di dalam air selama 5 hari. Si Chucky ni pun agak pening juga guys. Sentiasa menukar-nukar cerita. Kejap itu, kejap ni. Satu lagi kenyataan yang bercanggah adalah Chucky dan kawannya langsung tak memiliki kenderaan. Apatah lagi pickup truck putih. Chucky mati-mati mengaku yang tak ada orang lain selain daripada mereka berdua ada kena-mengena dengan kematian Katie. Pada masa ni, semua telah dijadikan suspek, termasuklah ayah kepada Katie sendiri. Ayah Katie telah disoal siasat selama berjam-jam oleh pegawai polis yang bertugas. Dalam pada masa yang sama, sampel air mani telah dihantar ke makmal untuk diuji kaji. Pada masa ni, ujian DNA sangat-sangatlah baru. Selalunya, setiap ujian akan mengambil masa lebih kurang dalam beberapa minggu. Polis mengambil sampel air liur daripada Chucky, kawannya dan juga ayah kepada Katie untuk membuat perbandingan. Pasal puntung rokok yang polis jumpa dekat tempat kejadian, sebenarnya ada 4 kedai je dalam radius 100 km yang menjual brand yang sama dengan puntung rokok tu. Senang cerita, rokok ni memang rare gila lah. Polis mengarahkan pekedai untuk memberitahu mereka sekiranya ada customer yang datang beli jenama rokok tu. Setelah seminggu, polis telah mendapat satu panggilan daripada salah satu pekedai mengatakan ada seorang pelanggan yang datang dan membeli rokok jenama tu. Dan secara kebetulan pula, perokok tu menaik pickup truck berwarna putih. Setelah polis membuat semakan, pickup truck yang berwarna putih tu adalah milik seorang lelaki yang berumur 40 tahun yang bernama Anthony Stockelman. Anthony adalah seorang yang dah memiliki keluarga dan ayah kepada 2 orang anak lelaki. Lebih kurang pada masa kehilangan Katie, Anthony berada di Crotonville untuk melawat ibunya yang meninggal dunia. Originally, Anthony sebenarnya bukan penduduk situ tau. Anthony telah ditahan reman untuk membantu siasatan. Semasa di soal siasat,
Anthony mati-mati tak mengaku guys. Dia mengatakannya dia tak pernah langsung berjumpa dengan Katie dan polis telah melakukan kesilapan. Sekarang ni ada 3 suspek dalam tahanan polis. 2 orang telah mengaku bersalah dan dia punya pengakuan pula macam tak boleh pakai. Dan seorang lagi mempunyai truk berwarna putih tak mengaku bersalah pula. Hoi, pening polis. Akan tetapi selepas 2 hari penahanan si Anthony ni, keputusan ujian DNA telah pun keluar dan DNA itu dapat memadankan Anthony sebagai pemiliknya. DNA Anthony terdapat pada puntung rokok yang polis jumpa di tempat kejadian dan juga sampel air mani yang berada di kemaluan Katie. Dah settle. Polis dah jumpa setan yang bertanggungjawab atas kematian Katie. Memikirkan yang dia tak boleh nak lari mana dah. Dia pun dah habis semua alasan. Akhirnya Anthony mengaku bersalah. Anthony membuat pengakuan tu sebenarnya disebabkan sekiranya Anthony dibicarakan dan didapati bersalah, Anthony mungkin akan dihukum mati. Pada 17 April 2005, Anthony dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa peluang untuk dibebaskan. Atas kesalahan kedua iaitu menculik Katie, dia telah dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun. Senang cerita, Anthony takkan dapat peluang untuk dibebaskan lah. Dia akan berada di dalam penjara tu sampailah dia mati. Isteri kepada Anthony menjerit-jerit di luar mahkamah selepas hukuman tu dijatuhkan. Why did you do it? Why did you do it? Sambil memegang kedua tangan anaknya. Satu rayuan telah dibuat oleh peguam Anthony mengatakan yang ketika pada hari kejadian, Anthony sedang mengalami masalah mental breakdown. Dia akibatkan kematian ibunya. Dia membuat rayuan tu untuk dikurangkan hukumannya sehingga 25 tahun saja. Memang taklah hakim ni nak layan. Pergi matilah kau, duduklah dekat dalam penjara tu sampai reput. Tetapi korang nak tahu tak dia punya plot twist? Secara kebetulan sepupu kepada Katie ni telah didapati bersalah akibat mencuri kereta dan ditahan di dalam penjara yang sama dengan Anthony pada waktu tu. Dahlah dekat dalam penjara yang sama, dalam blok tahanan yang sama pula lagi. Memang masak lah Mamat Anthony ni. Sepupu Katie yang bernama Jared telah membuat keputusan untuk membalas dendam demi Katie. Pada 22 September 2006, Jared telah menyuruk di dalam sel tahanan Anthony semasa Anthony ni tak ada. Selepas je Anthony ni pulang ke sel tahanan, Jared menutup pintu sel tu dan terus menyerang Anthony sampai pingsan. Dengan menggunakan pen tattoo buatan sendiri, Jared telah melukis sesuatu di dahi Anthony. Dia menulis Katie's Revenge. Besar-besar amat. Benda tu bukannya macam pakai pen marker tau. Dia tattoo terus. Pasal 2 orang mamat, si Chucky dan kawannya. Diorang kan secara sukarela mengaku bersalah. Motif diorang adalah diorang memang tak betul. Semua ni disebabkan penggunaan dadah yang terlalu lama dan juga disebabkan kes ni mendapat liputan meluas. Mereka berdua panik tak tentu pasal. Mereka berhalusinasi dan percaya mereka lah pembunuh Katie. Mereka berdua telah dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun atas kesalahan memberi pengakuan palsu dan menyukarkan penyiasatan polis. So guys, don't do drugs. So apa pendapat korang pasal kes ni? Lepas satu plot twist, keluar lagi satu plot twist. Adakah korang rasa tindakan sepupu Katie ni membuat tattoo dekat dahi Anthony tu adalah hukuman yang setimpal ataupun tidak? Kalau Abang Boy lah, kalau korang tanya Abang Boy lah, Abang Boy akan pastikan pesalah tu paling kurang pun cacat semua hidup. Barulah Abang Boy puas hati. Entahlah, apa pendapat korang? Cuba korang komen sikit kat bawah. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.